Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Secangkir Kahve. Secangkir Cafe bersama saya Bro Ahmad Dan saya Tun Zain Adam Mukris. selamat datang ke podcast kita untuk episod yang ketiga. Ketiga. Bukan. Bukan. Ha? Bukan. Bukan. Lain. Kita risau. Apa Tiba-tiba lagu kena... kita? Bukan kita ada. Teng. Bukan. Tu jangan risau-risaukan tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Allah. FBI. Apa kamu buat kat office pukul 11 malam ni? Okay. Gurau. Mukadimah. Mukadimah kita. So Tun, apa khabar Tun? Alhamdulillah. Saya sendiri pun alhamdulillah sihat. Banyak bulan ini dipenuhi dengan pelbagai sensasi-sensasi di media sosial dan di internet. Tapi kita nak start dengan apa dia tu? Sebelum kita masuk agenda tergempar kita, yang sekarang pun dah kecoh, banyak yang terjadi pada sekarang ni. Kalau yang tahu pasal kes sekarang. Tapi ada satu, bukan kes, tetapi berita yang kurang sensasi, kurang orang berbicara berkenaan dengan ini, iaitu Apa dia tu? Nilai mata wang kita semakin menurun. Mungkin isu ini bukanlah isu kan? Dia bukan isu. Mungkin apa panggil apa? Berita. Mungkin berita ini tidak tular pada Instagram ataupun feed TikTok anda bagi golongan yang orang muda, tapi tanpa kita sedari nilai mata wang ringgit kita, apa yang terjadi tu? Semakin menurun. Adakah benda yang baik ataupun buruk benda ni? Oh, tadi saya lepas lidik kembali data terbaru, RM4.11. Menurun. Sekejap. Orang mungkin salah faham ni tu. Nanti budak dah form 3 tu, ish, menurun, astagfirullahalazim, teruknya Malaysia. Okey, Malaysia menurun. bermaksud menurun tu bukannya sesuatu yang negatif, tetapi positif. Menaik bila contoh tadi RM4.11 kan, naik mata wang kita RM4.70, RM80. Ini exchange rate kepada Exchange apa? range to the USD. United States Dollar. dollar. United States dollar. Amerika lah, negara Amerika. So, bila menurun, maksudnya apa tu? Duit tu Bertambah elok lagi lah, lagi strong dia punya currency. jadi satu exchange rate kita tadi $1 bersamaan. Kalau dulu yang paling tinggi, kalau tak silap saya tu 4.8, betul? 4.8. Maksudnya at that point, pada waktu itu, itulah nilai mata wang ringgit yang paling lemah. Paling lemah. Sebab apa? Sebab $1 boleh membeli RM4.80. Manakala sekarang, baru je Tun check tadi, the latest news, it is at 4.11. Masya Allah. Saya rasa dah lama dah saya tak dengar berita ni. Sebab dulu waktu saya form 1, ianya pada kadar 3.25. Tapi ini zaman sebelum 1MDB and so on. Dan banyak lagi lah hutang negara dan sebagainya. Tapi zaman saya pernah mengalami pada ketika itu saya dalam sekolah rendah. Sekolah rendah. 2000 berapa tu? Tapi tak tahu 2016, 17 ataupun 14 atau 15. Dia antara 2012 hingga 17 saya pernah mengalami RM3.50. Wah, at that time. Waktu tu saya, iyalah lebih kurang zaman tu lah. At that time, Bukan form 5, dah habis dah. Dah pergi uni dah. Tahun kedua, semester keempat. Jadi Tun, mata wang ringgit semakin baik. This is a good news for Malaysian. Tapi kalau saya lah, saya akan bertanya apa faktor-faktor dia, ataupun mungkin pertanyaan pendengar kita dekat di luar, faktor-faktor. Dan yang kedua, adakah berita yang kita dengar di media ini betul, dan adakah mata wang ini hanya kuat sementara waktu ataupun sebaliknya. So macam mana kita nak mula ni Tun? Kita nak attack yang mana satu dulu? Ada yang berkata bahawa apakah yang dimasukkan dengan ringgit mengukuh. Tetapi kalau kita melihat balik ekonomi di negara kita, masih dibaik pulih, masih belum keadaan stabil. Tetapi ramai mempersoalkan apa yang mengukuh. Mengukuh yang dimasukkan di sini ialah sebagai contoh RM4.11. Berapa lama dia akan bertahan pada tahap itu? Sebagai contoh, hari ini
sebagai contoh hari ni Sabtu, Ahad, sehingga Isnin. RM4.11. Tiba-tiba hari yang ke Selasa dia naik balik RM4.12, RM13. Jangka masa yang RM4.11 itulah yang dipanggilkan mengukuh. Yes. Itulah bermaksudkan currency kita mengukuh. Bukanlah ekonomi kita mengukuh kan. Dia currency, kita punya nilai mata wang tersebut yang mengukuh. Jadi mungkin ada yang tertanya, okay, it was 4.8 the highest, baru-baru ni 4.7, sekarang 4.11. Kami pergi kat shopping market dekat pasar raya, sama je. Harga yang RM10 still RM10, ayam yang RM13, saya tak tahu kadar sekarang, RM13 kilo dan sebagainya. Kami tak rasa pun apa benefit. Mungkin Tun boleh explain sedikit kot, berdasarkan apa yang Tun faham ataupun mana-mana sudut yang mungkin memberi kefahaman sedikit kepada penonton. Tadi Tun sebut wang ini mata wang ringgit sahaja, betul? Ya. Bukan ekonomi secara mendadak. Ekonomi dia bahagian lain dan currency dia bahagian lain. Kalau saya izinkan saya tambah Tun, apabila currency kita kukuh, ada banyak perkara baik yang boleh berlaku kepada negara. Nombor satunya adalah pelabur-pelabur di dalam negara ataupun di luar negara akan mula mudah. Nombor satu disebabkan keyakinan lah, this country's money is very stable. Dia tak naik turun, yang menunjukkan kemungkinan ekonomi pada negara tersebut tidak stabil. Mungkin itu sedikit info daripada saya lah. Tun. Tetapi kalau di bahagian saya pula, mungkin negatif, tetapi apa yang pandangan saya tidak semestinya benar, tetapi saya tidak memfitnah. Boleh jadi currency, nilai mata wang kita menurun disebabkan kerajaan berhutang lagi. Okey, siapa yang pakai ekonomi dia akan tahu, dia akan faham konsep ni. Kerajaan dia boleh ambil action dengan nilai mata wang yang menurun. Tetapi apakah faktor nilai mata wang yang menurun? Kerajaan meminjam duit untuk menampung perkara-perkara yang sepatutnya untuk menurunkan lagi nilai mata wang tersebut. Bila dah terbukti dan mereka akan menyatakan, look, we are doing great, we are not in crisis, we are really well doing right now. So itu membuatkan rakyat lebih percaya pada kerajaan. Tetapi sudut yang saya lihat ialah, saya tak fitnah, kemungkinan mungkin ataupun kerajaan dia tak buat begitu serupa, tetapi apa yang saya lihat di negara lain, mereka membuatkan perkara itu untuk meyakinkan rakyat di negara mereka supaya rakyat di negara mereka sentiasa menyokong mereka dengan cara mereka meminjam wang untuk menunjukkan graf ekonomi mereka dalam tahap yang baik. Dan dalam satu perkara lagi, mereka dapat melakukan perkara yang mereka hendak melakukan. Tetapi kerana ekologik, untuk mengaburi mata rakyat, itu adalah plan yang bagus. Tetapi sebalik pada itu, rakyat tidak dapat melihat bahawa negara berhutang lagi sekali. Ini just teori. Kita tidak menduduh kerajaan, tetapi ini apa yang saya bukan dapat tahu daripada sesiapa, tetapi apa yang saya pelajari dalam bidang ekonomi. Saya bukanlah mahir dalam bidang ekonomi, tetapi saya mengetahui serba sedikit trik yang orang politik dia boleh buatlah. Tapi saya tak rasa berhutang adalah satu info yang sulit untuk rakyat tahu. Mahupun dia mungkin berita tu lambat sampai, wallahu alam lah. So kebaikan daripada mata wang kita semakin kuat ini, iaitu $1 bersama dengan 4.11. Ini menunjukkan bahawa mereka yang mendapat income, mendapat pendapatan ringgit akan merasa bahawa perbelanjaan di luar negara itu akan menjadi lebih murah lah. Manakala bagi mereka yang bekerja di luar, mendapat pendapatan dari segi mata nilai wang yang berbeza,
dia akan sedikit rugi lah bila balik Malaysia. Halah, dulu aku balik tukar 1,000 ni dengan duit ringgit Malaysia dapat 9,000. Ni aku balik tukar 1,000 ni dapat 7,000 je. Di situlah. Jadi ini bermaksud bekerja di Malaysia akan mendapat keuntungan. Ini yang kita nak sebenarnya. Sebab apa yang rakyat Malaysia buat bagi mereka yang mendapat rezeki di luar negara, kita bukanlah nak kata salah ke apa. Of course, kita lebih sukakan talent-talent anak-anak Malaysia untuk kembali berjasa di Malaysia, betul. Dan kita tak nafikanlah mereka yang profesional, mereka yang berkemampuan tinggi, berbakat tinggi akan selalunya diserap ke luar negara. Jadi kemungkinanlah sekiranya kenaikan mata wang Malaysia ini sekiranya ia berterusan dalam durasi masa yang panjang dan terus mengukuh, saya rasa golongan-golongan profesional akan kembali ke tanah air. Jadi itulah dia mukadimah kita, Tun. Ya. Tun ada nak tambah lagi sebelum kita pergi ke agenda seterusnya? Alhamdulillah. Kalau dengar berita sekarang, apa dia, Tun? Sarawak, dia telah mendapat satu bank. Satu bank? Satu bank. Apa dia? Telah membeli satu bank. Dan bank tersebut adalah milik Sarawak. Milik Sarawak. Afin Confirm? Confirm. Confirm dah? Afin Bank. Pembelian Afin Bank. Ya. Oleh State of Sarawak. State of Sarawak. Ui, Sarawak ni. Dan Sarawak Makin punya rancak, bank sendiri. Hari tu kita start dengan, yalah, selepas kemenangan pilihan raya, iaitu hak MA 63. Dan selepas itu macam-macam lah. Dana peruntukan bajet menaik. Apa lagi? Petros dan Petronas dan kini Afin Bank. Afin Bank. Boleh cerita sikit kepada pendengar apa yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya berita ini dia tak ada perancangan, tidak ada hebahan kepada orang awam, tetapi secara tidak sedar Yang Berhormat Premier Sarawak telah mengumumkan Sarawak bakal mengambil alih Afin Bank dan bank tersebut adalah milik Sarawak. Wow. Maksudnya ia Afin Bank menjadi milik State Sarawak, tapi ia masih beroperasi di Malaysia dan di international lah. Tetapi nama tersebut tiada pertukaran, masih stay on Afin Bank. Mungkin kerajaan Sarawak akan melakukan perubahan nama ataupun tidak, terpulang pada kerajaan. Kalau Tun yang ada kuasa nak tukar nama, Tun nak tukar ke nama apa? 3 pilihan nama. Apa dia? Random, secara random. Hornbill Bank. Oh, kalau saya terfikir burung tu. Kenyalang Bank. Apa lagi? Kenyalang Bank also can. Masya Allah. Kalau Sarawak Bank pun macam Sarawak Bank terlalu state, terlalu straight tu. Itulah. Itu terpulang kepada marketing pengurusan Afin Bank yang akan datang lah. Tapi sekarang Sarawak day by day, year by year makin berprogres lah. Banyak perkara yang bagi saya ia banyak langkah besar dilakukan oleh pemerintah Sarawak kini yang kita mendoakan agar sekiranya ia membawa kebaikan kepada rakyat Sarawak dan keseluruhan di sekitarnya. Oh, why not? Kita doakan yang baik-baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada lagi sensasi, Tun, pada minggu ini, pada bulan ini? Ada. Apa dia? Sekarang ni kita jump to the topik. Topik yang pertama podcast kali pada hari ini. Tun nak mulakan dengan nyanyian ke? Itulah kita dia. tak boleh nak nyanyi. Kenapa tak boleh? Risau. Okey, Kementerian Komunikasi Fahmi Fazil yes. Telah menyatakan satu kenyataan. Apa dia? Saya tak tahulah ni betul-betul dia akan jadi ataupun tidak. Yang saya tahu MC mengambil tindakan kepada lagu-lagu parodi yang berkaitan dengan isu inilah. Apakah nama isu ini, Tun? Kita telah buat penonton kita pening ni. Apa benda dia orang cakap ni? Tapi saya rasa bila dah dengar lagu tadi, semua orang dah confirm tahu dah. Isu berkenaan GISB. What is GISB? Stands for what? Global Ikhwan Sendirian Berhad Holding. Sendirian Berhad. It's a company. It's a company. Registered under SSN. Apa masalah dengan syarikat ni, Tun? Dia orang jual benda yang haram ke? Okey.
pada permulaan, sebelum kita bercerita berkenaan kes yang dilakukan oleh JISB ini, awal penubuhan JISB bermula pada Al-Arkam. Al-Arkam yang diketuai oleh Ustaz Asyari. Al-Arkam sebuah syarikat juga ke? Ataupun Al-Arkam ada satu penubuhan pertubuhan tetapi bukan syarikat, tetapi pertubuhan ajaran, tak silap saya, Al-Arkam. Yang di mana diketahui oleh Ustaz Asyari yang dikenali sebagai Abuya. Abuya. Ini ke lagu yang saya dengar tu. Siapa dia? Abuya. Tolong edit bahagian ni. Tak risau, bahaya. Saya dah tengok gambar Abuya di internet. Beliau seorang yang dari segi image, he is a Muslim. Betul? He is a Muslim. He is a Muslim. Dia pakai surban, pakai cermin mata macam saya. Abuya ke? Bukan. Dan dia ada janggut yang tu, apa masalah tu? Dia orang Islam tu mengikut sunnah, memakai serban dan menjaga janggutnya, memelihara janggut. Kalau mengikutkan statement daripada bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, pada ketika itu beliau pada 1990, ini pada zaman Al-Arkam, bukan JISB lagi ya. Pada tahun 1910 lebih, 1910-an ketika itu, Tun Dr. Mahathir sendiri menyatakan statement yang bahawa Ustaz Asyari ni yang bergelar Abuya, statement dia berbunyi, this man claim that he is a prophet. Wah, saya ingatkan Nabi Muhammad yang terakhir. This man claim that he is the last prophet and the last messenger. And he is dikira macam wali yang terakhir. Quote unquote statement Mahathir, Dr. Mahathir. Dan bukan sahaja pada statement Dr. Mahathir, malah bekas ahli Al-Arkam sendiri menyatakan bahawa beliau ialah wali terakhir. Ataupun quote unquote lagi, pembantu pegawai kanan Imam Al-Mahdi. Pembantu pengawas Al-Mahdi. Maksud Al-Mahdi awak, is it the Mahdi? Ya, Messiah, Mahdi yang akan datang. Tetapi kenapa saya menyatakan bahawa pembantu pegawai ialah, kalau dalam lagu tersebut punya seorang yang teliti, sudah tentulah PBT. PBT tu apa? PBT bermaksud Pemuda Bani Tamim. Pemuda Bani Tamim. Kalau kita dengar Bani Tamim ni, seolah-olah ini selalu bahagian Arab ni. Dan beliau mengklaim beliau berasal dari keturunan Bani Tamim. Dan majoriti Bani Tamim ini, kalau yang saya telah analisa, iaitu dari Qatar. Rulers ataupun apa kalau dalam Malaysia, pemerintah diraja Qatar adalah berketurunan Bani Tamim. Bani ni kalau yang non-Muslim, Bani bermaksud dia adalah tribe, suku kaum, anak pinak. Tamim tu kira macam moyang pada moyang dia. Nama, so jadi elders, apa orang panggil, predecessor. Predecessor dia punya nama. Dia kira macam nama besar pembesar zaman dulu. Itu bermaksud Bani Tamim. Bani itu maksudnya merujuk pada moyang dia. Jadi kenapa dia claim dia adalah seorang yang PBT, seorang yang orang yang Bani Tamim, pemuda Bani Tamim. Dan pengikut Al-Arkam ini sendiri mempercaya bahawa walaupun Abuya ni dia telah meninggal dunia, tetapi beliau akan zahir kembali. Maksudnya lahir kembali. Maksudnya Abuya tidak meninggal. Abuya itu gaib mengikut fahaman mereka. Kalau saya di pendengar yang non Muslim lah. Oh, ini dah masuk genre magic ni, filem ni, kan? Tapi kalau saya seorang yang Muslim, saya akan kata, ini ada wahyu lagi ke akan datang ni? Dan Abuya dia di-ban oleh kerajaan dengan ajaran beliau pada tahun 1990-an pada ketika itu. Dan Abuya sendiri, Ustaz Asyari, beliau ditahan di bawah ISA. Dan serta pengikut-pengikut beliau ditahan pada ketika itu. Dan merujuk kepada statement bekas Ketua Polis Negara pada ketika itu,
Abuya telah ditahan di bawah ISA, rambut beliau telah dicukur botak dan janggut beliau dah dicukur pada ketika itu, dan ada yang mengatakan beliau sempat bertaubat dan sebagainya. I see. Tetapi persoalannya, setelah Al-Hakim di-ban, telah disekat bahawa ajaran sesat, telah wujud lagi satu pertubuhan. Apa dia? Rufaqah. Kejap tu. Kalau saya sebagai pendengar kan, kita setengah famous tentang GISB. Kenapa pula tiba-tiba Al-Arqam dengan Rufaqah? So mereka ini ajaran yang sama? Related Okay. Ataupun memang ajaran sebiji sama? GISB, sepihan Al-Hakim pergi ke GISB. Pembesar dia, kebanyakan orang yang dia punya telah di brainwash, orang yang telah pengikut lama lah Al-Hakim masuk ke GISB. Bila Rufaqah dah disekat lagi sekali bahawa itu ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Ajaran sesat. GISB, Global Ikhwan Sdn Bhd Holding. Okay. Tetapi GISB ni punyalah kuat dia punya pengaruh sehingga kan di luar negara berkembang dia punya bisnes ni. Ya, GISB kalau tak silap saya, saya pernah ke luar negara, restoran, mereka sangat kuat dalam bidang bisnes. Even kalau pergi ke Istanbul, ada restoran mereka, Nur Muhammad Global Nur Muhammad Ikhwan, Global Ikhwan punya kedai. Di Sarawak pun ada. Sarawak ada di Gita, Matang Gita. Apa yang berlaku sekarang? Sekarang Matang Gita secara tiba-tiba, tanpa sedari, saya limpas. Tak ada lagi dah sambut. Biasanya dekat area Matang tu dia orang ada jual donat, roti dekat depan Maybank. Dan kalau pergi ke Kubah Ria pun ada sahabat GISB kita ni dia jual tahu yang ada gula Melaka dengan air gula tu. Oh, favorite saya. Memang susah nak cari. Orang GISB je yang jual kat Sarawak ni. Tak tahulah tempat lain. Tetapi kalau kita tengok balik dalam bagaimana GISB ni dia start famous, tiba-tiba banyak kes inilah, kes itu. Tun. Tadi Tun dah ceritakan bahawa GISB, nombor satu, kesalahan yang pertama. Mereka mempunyai ajaran yang sama dengan Al-Arqam, dengan Rufaqah, atas sebab, betulkan kalau saya salah, pembuktiannya adalah daripada penemuan buku-buku antaranya. Sebab kalau kita tengok podcast Caprice dengan wakil GISB, bila ditanya tentang isu akidah, mereka kata akidah kami sama macam Malaysian punya. Kami mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya kan. Memang kita sebiji. Mazhab kita Syafi'i dan sebagainya. So, saya rasa sekiranya lah pihak polis dah jumpa buku di dalam rumah siapa tadi tu? Dia ada banyak tempat. Salah satunya rumah Ketua Eksekutif GISB, Dato' Haji Nasiruddin Ali. Saya rasa itulah di rumah kediaman dia. Bila dikorek-korek ternyata memang ada buku tu. Lebih banyak buku. Depan muka buku Abuya. Muka Abuya. Pemuka buku. Sudah tentu dah PBT. Dan okey, sebenarnya isu ni tak bolehlah kita gelak-gelakkan sangat sebab it's a very topik. Sebab first, isu akidah, okay, no problem. Kita sebagai rakyat yang tidak terpalit, yang tidak berkait, okay, sesat, haramkanlah gerakan ini. Tapi mereka juga melakukan jenayah-jenayah dan beberapa kes-kes yang tidak boleh diendang remeh. Apakah dia tu antaranya? Salah satunya ialah penindasan kanak-kanak. Saya amat tidak bersetuju dan rasa marah bila penindasan ini berlaku, penindasan kanak-kanak. Boleh ceritakan sikit tu secara detail. GISB menubuhkan satu rumah amal mereka yang kira anak yatim lah dipanggil oleh mereka, yang dilabel oleh mereka rumah anak yatim tanpa ibu dan ayah, meminta donation, meminta sedekah di luar. Dan saya rasa ini tidak patut terjadi kerana mereka adalah syarikat yang besar. Sudah tentu mereka mempunyai yang ekonomi yang stabil. Itu yang pertama. Jika kita tidak selidik lebih dalam hanya di luaran, tetapi jika kita lebih teliti pada dalaman, ternyata
Anak-anak orang yang anak yatim tadi, yang dipanggil anak yatim, ialah anak kepada ahli JISB sendiri. Ini semua ke ataupun sebahagian Semua. saja? Kebanyakan. Terdapat juga satu ahli JISB yang kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Yang ini kalau tak silap saya daripada Al-Arkam lagi merupakan saranan daripada ajaran grouping mereka lah, iaitu daripada Ummu apa tah nama Ummujah memang sangat-sangat menggalakkan poligami. It's not a sin untuk poligami dalam Islam membenarkannya, tapi seolah-olah GISB ini menggunakan poligami ini untuk produce slave worker. Sekiranya terma yang saya guna itu adalah tepat. Tapi kalau kita tengok di mana pekerja-pekerja mereka dibayar gaji ke tuan, boleh ceritakan sedikit bahagian sebab daripada sudut hak pekerja ni. Ahli-ahli mereka setelah menjadi ahli, sign agreement dan sebagainya, mereka menyedari yang mereka tidak akan dibayar gaji sesen pun. Mereka hanya ditawarkan asrama tempat tinggal untuk lelaki dan perempuan, dan juga mereka ditawarkan makan dan minum, tetapi tidak pada gaji. Tidak pada gaji. Dan mereka rela untuk bekerja tanpa gaji. Ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 16 Yang ini kalau memang adalah orang golongan yang berkorban sedemikian untuk agama, kita tak salahkan lah. Tapi bagi saya yang salahnya berkorban pada ajaran yang saya kira ini memang dah confirm sesat. Bagi saya tidak salah kalau dia nak sebagian. Bukan salah atasan, tapi salah yang menjadi ahli tersebut. Itu beliau telah menyedari. Pilihan dan decision yang beliau boleh saya sebut ke? Yang kurang bijak lah kot. Memang tidak bijak. Menindas diri sendiri, menindas ahli keluarga sekiranya ada. Tetapi kalau kita melihat lagi, kalau dalam mindset beliau ini tadi menenangkan perkara tafsub, dalam hati tafsub, kita tak boleh dapat apa-apa. Adakah itu sebab mereka sanggup sampai sedemikian rupa tu? Sampai ada satu itu, tak dapat gaji, sanggup bagi semua. Ada satu bukan teori, tetapi yang kabar ni yang dikatakan oleh orang ramai, bahawa mereka ni disihir supaya mereka tunduk pada ketua mereka. Disihir melalui air janggut, air kuku. Bukan kuku, air kuku bukan ni, rendaman kaki ke apa dan sebagainya. Tetapi saya rasa macam ini sudah keterlaluan. So itu adalah mungkin izinkan saya kita sebut spekulasi lah. Kalau kita nak buat spekulasi, maka nombor satu adalah sihir. Macam mana nak buktikan tu agak sukar lah sebab ianya sihir. Hanya orang yang dalam bidang berkenaan yang mahir dalam ruqyah dan sebagainya yang mampu menganalisa lah perkara tersebut. Nombor dua bagi saya memang, bayangkan menjadi seorang anak yang di bawah GISB, ya Tun, dilahirkan oleh ibu dan ayah GISB, lahir-lahir masuk rumah anak yatim, didoktrin dan sebagainya. Saya rasa memang tak perlu brainwash banyak. Memang dia telah dibentuk untuk menjadi sedemikian rupa, yang kita panggil sebagai, kalau bahasa Inggerisnya dah cult. Ada satu ahli yang mempunyai 30 lebih orang anak. Beliau hanya mengenali 1 ataupun 2 orang anak. Selebihnya beliau tidak mengenali. Allah. Dan saya rasa ini amat keterlaluan. Dan adakah perkahwinan mereka ini sah? Nombor satu. Yang nombor satu, adakah perkahwinan mereka ini sah? Dan nombor dua, kalau yang kedua, ya. Yang kedua adalah sah taraf anak tersebut. Adakah beliau betul-betul pada ayah tersebut ataupun anak orang lain? Itu kita tak tahulah. Itu hanya mereka saja yang tahu. Tapi saya nak katakan bahawa nombor satu adalah, yalah, dalam Islam kahwin ni untuk menghalalkan hubungan. Nombor dua adalah untuk menjaga keturunan. Kan? Tapi seolah-olah kalau betul lah kata 30 orang anak tapi kena seorang dua tu, itu saya rasa tidak mematuhi apa yang agama kita suruh lah, iaitu menjaga nasab dan keturunan, mendidik, kan? Itu salah satu core utama dalam berkeluarga. Ada anak, nama pun tak kenal, apa benda tu, kan? Sebenarnya, jujur, saya malu sekarang. Apa dia tu?
Apa tu? Saya malu hendak berdepan dengan semua orang di luar, lebih-lebih lagi yang bukan Islam. It is Muslim that we represent to all. Betul. The other religion, they are not allowed to kahwin banyak. Unless you dah cerai bini tu, then you boleh kahwin lagi. Ada yang dah cerai ni you tak boleh kahwin lagi. Ada. But you Muslim, you represent, you give the image of it. So bagi saya itu adalah satu yang image yang buruk. Apa kata agama lain berkenaan dengan agama kita? Boleh kita setkan terus. Adakah GISB mengikut ajaran Islam yang sebenar? Yes or no? No. No. Okay. Sebab antara prinsip besar yang kita sudah belajar bagi mereka ni yang beragama Islam ni, pada pendengar non-Muslim di luar sana, is we are taught, diajar, we have the last prophet, which is Nabi Muhammad lah. Ada pun yang datang kemudian, it's quite the same with the Christian beliefs, kepercayaan yang lebih kurang, akan datangnya Messiah, prophet, Nabi, kalau kita Nabi Isa lah, Nabi Isa akan turun dan sebagainya. Dan nombor satu, GISB telah membuat kesalahan, iaitu akidah mereka. Di dalam topeng Islam, telah mencemarkan Islam, tetapi telah dibuktikan sesat. So, itu nombor satu. Nombor dua, anak-anak kecil telah apa orang panggil tu? Didoktrin dan juga perhambaan, telah dibesarkan di dalam sebuah apa orang kata yang tidak sepatutnya lah. Dan penjagaannya, saya rasa kalau kita tengok kepada report-report polis, ada yang tidur atas lantai. Anak-anak tersebut dia banyak didera. Ada yang didera, dipukul, didera. Dan saya kalau bab-bab mengganas lebih-lebih lagi budak ni, saya rasa sedih lah melihat, kerana kita tidak sampai tersampai hati melihat sebegitu rupa. Tetapi saya hairan lah dengan ahli dia ni. Takkan semua kesampaian nak buat budak tu jadi macam tu. Dia macam, where is your sense, your human sense? Dia itulah saya bagi tahu. Saya malu sekarang ni kalau nak berdepan dengan orang yang non-Muslim. Is this Muslim that we represent to all? Kalau yang tu saya rasa betul, of course lah, mungkin non-Muslim yang ada tersilap faham GISB sebab image mereka Muslim, tapi kepada sahabat non-Muslim kita di sana, this is not Islam. This is not Islam, man. So untuk tu saya rasa tak perlu rasa malu sebab itu bukan Islam. They are using this religion for their own benefit. Tapi kena ingat, kepentingan mereka. Tapi kena ingat, Syiah yang salah guna Islam pun orang panggil dia Islam. IS, yang ISIS yang teroris pun dia anggap dia Islam. Nama Islam kata cemar, walaupun kita berlainan berbeza ni, macam Kristian lah, Kristian ada Katolik, ada Seven Day, ada yang Ortodoks dan sebagainya fahaman dia Kristian, tetapi dia kira bukan mazhab, tapi ajaran ataupun untuk tu dia sedikit besar sikit tapi yang GISB lah, I can assure you that this is not Islam. Even though they admitted that we follow Syafi'i just like the Malaysian did, we are the Ahlus Sunnah wal Jamaah, just like what the Malaysian citizens, majority of it believing in, tapi kantoi je buku tu memang dah terbukti lah. Dan saya ada berdebat dengan seseorang. Saya tidak kenal beliau, tetapi beliau pada ketika itu polis telah menjumpai bukti-bukti bahawa GISB kira kantoi istilahnya berkenaan dengan apa yang mereka buat. Ada seseorang ni, beliau mengatakan bahawa saya memberi bukti yang palsu, sedangkan saya talk by data ketua polis negara sendiri. Berkata bahawa ada sebilangan daripada yang backup mereka, dan saya pun, dan
apa yang beliau hujah kepada saya tidak based on data and fakta, dan saya pun rasa seperti adakah beliau betul-betul memahami keadaan sekarang ataupun beliau adalah seorang ahli pendidik ISB. Kita tidak tahulah. Kita harap kumpulan JSB ini sedikit. Kalau sekiranya ramai, kita harus advokasikan masyarakat semula kefahaman Islam yang sebenar. Kalau tidak, sekiranya dibiarkan begitu sahaja, rasanya fahaman ini akan merosakkan negara Malaysia yang majoritinya orang Islam. Ramai di antara ahli, bekas-bekas ahli Al-Aqam, JSB dan sebagainya menyuruh keluar pada ajaran tersebut. Yang kedua adalah menyedarkan bahawa rakyat Malaysia memang ajaran tersebut JSB memang salah dan sebagainya. Memang betul ada yang minta air janggut, dekat restoran ada yang membuat air janggut. Saya sebenarnya bila dengar perkara tersebut saya terkejut. Sebab saya 3 kali dah makan tempat tu. Kedai Ikhwan. Okey, yang pertama, yang first dekat Sarawak pun dia celup juga. Tak tahulah, tapi bila dengar dia pasal tu saya pun macam Allah, setakat ni saya tak pernah lagi lah. Sarawak belum dengar lagi betul ke dia buat. Saya pergi kat kedai Dua Cinta je. First saya start makan di kedai Ikhwan pada ketika itu dia open house raya. Kita dia ada branch Sarawak, di branch Sarawak, tapi Tun tidak disihir lagi lah. Alhamdulillah sudah jadi ahli. Mungkin Tun banyak baca Al-Ma'thurah ke. Tetapi pada ketika itu saya mengenali Ikhwan ni pada ketika itu 2000 selepas Covid 2022 tersebut 2023. Pada ketika itu mereka menganjurkan ramah tamah Aidilfitri terbuka untuk umum, Ikhwan di Gita, Matang, Sarawak. Pada ketika itu saya menghadiri dengan keluarga saya. Dan pada ketika itu saya terkejut Ikhwan mempunyai media mereka sendiri, kedai makan sendiri, dan saya pada ketika itu saya tak mengenali lagi Ikhwan ni dia macam mana boleh grow macam ni, dan saya selidik tetapi tidak sedalam pada ketika inilah. Pada masa tu saya amazed, kagum, bangga sebab Islam, Melayu dan sebagainya. Masakan pun alhamdulillah sedap, tetapi ya Allah takut haraplah bukan celupan dan sebagainya. Dan raya makan kali kedua ialah pada raya yang seterusnya. Yang ketiga ialah selepas konvo majlis akhir sekolah, majlis konvo. Pada ketika itu saya dan rakan-rakan makan di kedai Ikhwan. Tetapi bila saya selidik, Ikhwan bermula pada Al-Aqam, ajaran yang sesat. Tetapi pada ketika itu saya berfikir positif bahawa mungkin mereka telah insaf dan tidak melakukan perkara yang dahulu, tetapi masih sehingga sekarang. Tetapi saya masih tidak puas hati berkenaan dengan anak-anak yang didera, diajar liwat dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh listkan, jadi nombor 1 adalah menggunakan institusi rumah anak yatim untuk mendapat donasi secara, saya rasa salah gunalah tu, salah guna donasi. Nombor 2 iaitu penggunaan penderaan anak-anak yatim ini, tempat tinggal mereka dan sebagainya, penderaan. Nombor 3 ada kes seksual yang berlaku, liwat. Tetapi yang paling lawak juga diakui oleh Ketua Eksekutif sendiri, Datuk Aziz Nasiruddin Ali. Yang paling lawak statement dia adalah memang ada liwat 1-2, tetapi janganlah dirangkulkan sekali. Kenapa tak nasihatkan je? Saya dengar pun kalau diliwat secara sukarela, kalau di kes masyarakat luar lah, itu lain. Tapi ini adalah liwat di dalam sebuah institusi yang dijaga oleh warden, yang anak-anak itu tidak boleh ke mana-mana kerana mereka anak yatim, diliwat. Dan satu lagi, ke mana mereka? Mereka ni tidak pernah pergi ke sekolah, disaksikan sendiri oleh penduduk setempat. Tidak pernah di sekolah. Dan saya rasa apakah nasib budak yang dekat rumah yatim ni bukan seorang dua dah satu tempat. Satu tempat pun dah berpuluh.
kemungkinan beratus. Tempat lain international. Kalau tidak silap saya, mereka mempunyai banyak rumah anak yatim. Di Sarawak ada di Seri Aman, dah kena serbu. Dan saya rasa saya tidak kesian kepada benda lain, saya kesian kepada budak yang tidak mengetahui di mana hala tuju. Memang tidak tahulah hala tuju dia. Dari kecil sebegitu rupa, tak tahu mak ayah dia siapa sebenarnya. Tak sekolah, diajar di luar. Saya rasa memang rosak. Banyak kesian, memang ia kesian. lebih daripada ajaran sesat. Jadi saya rasa kita perlu simpulkan tajuk ini, Tun. So Tun ada apa-apa Tun nak simpulkan sebelum kita beralih ke topik yang seterusnya? Sekarang kita melihat bahawa pihak rasan JISB telah ditangkap dan juga reman dan sebagainya. Dan saya harap hukumannya setimpal serta anak-anak tersebut diharapkan dijaga oleh pihak yang sepatutnya, bantu mereka. Mereka bukanlah orang yang bersalah. Mereka adalah mangsa sebenarnya. Mangsa eksperimen, mangsa dari lahir. Dari lahir dah kena macam tu. Mereka tak dapat dibayangkan bagaimana sakitnya, susahnya mereka. Dan saya harap pihak Jabatan Agama sendiri pulihkan balik akidah mereka, pihak agama. Dan ada yang berkata menyalahkan JAKIM. Kenapa JAKIM tak tahu awal? Sebab awal yang di-tag pasal JISB ialah satu akaun daripada TikTok, PUKAS, Pusat Penyelidik Agama apa ke? PUKAS. Agama sesat lah. PUKAS, agama ajaran sesat PUKAS. Pada waktu Ogos, tetapi tarikh spesifik saya tidak tahu, tetapi pada bulan Ogos isu ini dibangkitkan semula oleh Mufti Perlis, Dr. Mazhar, dan barulah polis membuat ops global, ops Ikhwan, barulah sampai ke hari ini. Dan JAKIM disalahkan ni lah. Dan ada juga WhatsApp group JAKIM bocor dalam akaun TikTok PUKAS sendiri, bahawa mereka menyatakan kenapa pihak Wahabi, quote-unquote, mereka menunjukkan pada Dr. Mazhar, Mufti Perlis, mengetahui perkara ini berbanding mereka. Kenapa akaun TikTok PUKAS tersebut tahu perkara ini berbanding mereka? Dan saya pun tertanya lah, siapa di sebalik akaun PUKAS ya? Oh, itu kita tahu sebagai siapakah beliau? Saya tanya whistleblower. Betapa hebatnya beliau dapat menceroboh dalam WhatsApp group JAKIM, boleh ceroboh setiap operasi buruk yang dilakukan JISB. Dan saya rasa amazed lah apa yang beliau sampaikan benar-benar terjadi. Dan saya rasa siapa beliau ni sebenarnya? Tapi satu pujian perlu kita berikan kepada PUKAS, membubuhkan pencetus kepada pembebasan anak-anak yang telah berada di bawah. Terima kasih dugaan yang besar ini satu ujian yang besar lah. Terima kasih juga kepada Dr. Mazhar, Mufti Perlis, menyuarakan lagi. Kalau tak silap saya dia diugut bunuh dan telah diambil tindakan polis berkaitan. Itulah dia. So kalau saya nak simpulkan bahawa kepada sahabat non-Muslim di luar sana, ini adalah ajaran sesat, this is not Islam. Dan kepada sahabat kita yang sesama Muslim, marilah kita, yalah walaupun kadang-kadang kita pun ada, macam mana nak kata ada semua Islam, tapi ada yang lebih ke arah Sufi, lebih ke arah Salafi, ataupun mungkin strict in the middle. Dalam perkara ini kita perlu bersatu, iaitu menyatakan kesesatan yang dipercayai dan telah didoktrin. Yang ni kita kena semua bersatu, tidak kira berlainan aliran. Kita kena bersatu untuk menyatakan this is not Islam. Saya menyuruh juga kepada seluruh umat Islam, tak kisahlah dia ahli sunnah jemaah ke Wahabi sekalipun, benda yang salah. Benda yang betul, kita agree, kita kena sepakat. Jangan kita melihat aliran beliau, Wahabi, kita tidak bersetuju dan sebagainya. Ada perkara yang betul, kita kena sokong. Perkara yang salah, kita kena tolak. Dan saya menyuruh umat Islam hendaklah sebegitu rupa. Janganlah kita melihat beliau ni inilah, itulah. Tetapi perkara yang betul, kita kena aku. Perkara yang salah, kita juga kena aku. Dan itulah kita kena bersatu
walaupun berbeza fahaman. So saya rasa kita boleh teruskan ke tajuk yang seterusnya. Agak panjang juga kita. Sebenarnya JISB ni panjang, tetapi kita ringkaskan. Mungkin ada yang kita macam skip. Ada yang skip, ada satu lagi kita macam berterabur. Berterabur maksudnya sekejap cakap ni, sekejap cakap tu. Sekarang masih belum, memang banyak pembuktian, tetapi mahkamah belum memutuskan masih dalam pembicaraan. Mereka masuk penjara ke hukuman sebatan ke dan sebagainya. Dan saya tidak tahu, tidak ingin tahu perkara tersebut. Saya ingin tahu apakah nasib budak-budak tersebut. Antara bahan bukti lah yang kita ikuti. Antara kebanyakan bahan buktinya adalah akuan daripada mangsa sendiri. Itu banyaklah di podcast. Budak-budak tak boleh menipu. Budak-budak tak pandai menipu. Pengakuan kepada polis, polis dan sebagainya. Ada juga yang sudah dewasa pun. Ada yang dewasa pun kena juga. Dan juga bahan bukti secara evidence copy, buku-buku dan pelbagai lagi. Dari segi audit syarikat SSM-nya, dari segi kewangan donasi, banyaklah. Tetapi ajaran sesat di Malaysia, tapi mereka masih dibicarakan. Semoga mereka diberikan pembicaraan yang adil. Sekiranya kezaliman yang dilalui oleh anak-anak itu perit, maka semoga mahkamah menentukan seadil yang boleh. Sebenarnya Malaysia bukan sekali kena ajaran sesat. Dari dulu lagi, Rasul Melayu lah, Ayah Pen, Kerajaan Langit lah. Hebat betul orang Malaysia ni. Dan kalau saya guru awak tahu tak, kita ada prestasi 6 dah. Nombor 1 paling lemah, iaitu mereka cuma hanya mengenal pasti suatu subjek. Awak tahu nombor 6 apa? Kemampuan untuk mencipta. Itulah orang Malaysia kita. Dan saya hairan. Mencipta agama. Saya hairan dengan rakyat Malaysia. Tak kisahlah rakyat Malaysia ataupun bukan. Kebanyakan yang mengikut ajaran sesat ini bukan orang sebarangan. Educated person. Yes. Bukan orang yang cikai-cikai, tak lepas SPM dan sebagainya. Bukan. Itulah bahayanya. Majoritinya dah educated. Yang saya peliknya, orang yang pandai belajar master, degree, diploma, PhD sebagainya. Ada yang pangkat dato', businessman pun terpedaya dengan ajaran sesat. Saya pun macam, adakah mereka betul-betul pandai ataupun secara sertifikat? Itulah kekuatan doktrin. Betul? Tanpa kita sedar, setinggi mana pun pendidikan dengan doktrin, dengan apa orang kata, penyelewengan maklumat, dengan secara kultus inilah sangat-sangat bahaya. Mudah dan inilah hasilnya. Okey, saya tadi sebut tentang tahap pendidikan. Tajuk yang kedua yang kita akan masuk pada hari ini adalah apa dia? Sekarang walaupun JISB pun dah kecoh, ada satu lagi isu yang kita kena menitik beratkan berkaitan dengan masa hadapan orang muda di Malaysia. Orang muda di Malaysia. Iaitu isu UPSR dan PT3. Kita masuk ke pendidikan. Apa dia tu? Apa masalah dia tu? Dulu kita telah masuk dalam bab SPM, ramai yang gagal SPM dan sebagainya. Tetapi kita akan melihat apakah pencetus sebalik orang ramai gagal SPM. Pencetus kepada gagalnya pelajar. Saya walaupun bukan seorang guru, saya seorang pelajar, dan saya juga mengalami perkara tersebut. Dan saya mengambil analisis. Saya sebagai seorang pelajar sekolah rendah, menengah dan sebagainya, saya dapati bahawa kalau kita tak ada exam, kita takkan serius belajar. Budak pandai ataupun tak pandai, unless yang betul-betul nak belajar, walau time tak ada exam. Time ada exam pertengahan dengan akhir pun tak semua yang fokus. Hanya sebilangan. Tetapi kalau kita adakan exam yang tergempar, exam yang menuju ke hala tuju seseorang, UPSR, untuk ke sekolah menengah, sekolah yang high class sekiranya, MISM, Sakura, Show dan sebagainya, PT3 untuk ialah dia tahap dia bagaimana dan sebagainya. Tetapi setelah UPSR dan PT3 dimasukkan,
pelajar di Malaysia, saya akui, saya pun belajar, saya pun mengakui perkara ini. Kami dah tak belajar dah. Tak ada rasa nak belajar. Disebabkan pemansuhan exam. Kenapa nak belajar? Exam pun tak ada. Exam biasa sekolah je pun. Exam biasa sekolah. Nak belajar betul, tunggu SPM lah. Tetapi pada ketika itu, dah terlambat. Because why terlambat? Basic you dah tinggal. Perkara yang bukan basic, yang dah high tu you dah belajar. Tetapi basic you tertinggal. Especially math, habislah you. You akan habis. Because why? Math paling penting basic. If basic you kena tinggal, you belajar yang atas, everything will refer back to the basic. Algebra dan matematik. So kalau saya nak fahamkan isu ni Tun, kiranya Tun ingin PT3 dan UPSR, maksudnya Tun ingin, bukanlah nama tu, peperiksaan berskala nasional. Betul Tun? Dikembalikan lagi. Dikembalikan. Itu adalah usul yang dibawa oleh Tun. Jadi hari ini kita nak bincang adakah ia wajar ataupun tidak. Adakah sistem yang ada sekarang ini tidak memberi objektif yang sama dengan UPSR, dan itulah perbincangannya. So Tun, boleh Tun sambung balik apa yang concern dan apakah masalah, cabaran yang dihadapi, apakah faktor dan sebagainya. Sebelum saya meneruskan apa yang saya hendak sampaikan, saya hendak menyampaikan 1-2 kata kepada Kementerian Pendidikan, YB Fadlina. Beliau mengatakan bahawa kita tidak mahu pelajar ni seperti makmal tikus makmal dengan exam UPSR, UPT3. Okay. Beliaulah yang harus bertanggungjawab ke atas kegagalan pelajar-pelajar di Malaysia. Beliaulah orang yang bertanggungjawab yang menggagalkan pelajar-pelajar di Malaysia. Saya yakin ramai akan menyokong saya. Kerana ini ialah masa hadapan pelajar. Siapa cakap jadi mama tikus? Habis tu kita sebagai manusia ni, Tuhan uji kita sana sini, uji kita kesusahan inilah, itulah. Mama tikus lah kita ni. Adakah itu yang dimaksudkan oleh YB Fadlina? Dan saya harap klip video ni sampai kepada beliau. Yang saya tidak bersetuju dengan perkara ini. Saya sebagai pelajar, saya tidak bersetuju dengan perkara ini. Jika kita melihat balik SPM, makin menurun. Semakin menurun. Pelajar, kalau cikgu-cikgu yang ada melihat ini, setuju atau tidak, pelajar kalau tak ada exam, dia tak serius belajar. Termasuk saya seorang pelajar pun saya rasa saya tak serius belajar sebab tak ada exam besar. Izinkan saya nak betulkan kenyataan tadi. Exam ada. Memang ada. Cuma ianya apa orang kata, bukan berperingkat nasional. Maksudnya ianya bukan suatu exam yang sama, satu kertas exam yang sama dijawab oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Sebagai contoh UPSR kan, anak di Sarawak dengan anak di Johor, anak di Perlis, semua jawab paper yang sama. Tapi dengan sistem yang ada sekarang, iaitu kita panggil sebagai UASA, ujian UASA, kertas ujian itu dibuat oleh guru sekolah masing-masing. Ada pun yang daripada negeri itu saya tak tahu, tapi begitulah, kertas UASA dibuat, kertas peperiksaan UASA dibuat oleh guru sekolah tersebut masing-masing. Disebabkan pemansuhan UPSR tersebutlah peningkatan pelajar hendak memasuki sekolah-sekolah MSM dan sebagainya, sekolah yang di kategori top kelas, menurun sejak UPSR dimansuhkan. Adakah ini perkara yang baik, YB Fadlina? Penurunan kemasukan pelajar memasuki sekolah-sekolah yang bagus, yang top. Dan saya yakin pelajar-pelajar di Malaysia, mereka mempunyai potensi yang bagus, potensi yang baik, walaupun mereka ada satu penyakit. Penyakit M, bukan type M, tetapi penyakit malas. Saya akui, saya pelajar, saya tahu. Kami mempunyai penyakit malas, tetapi jika ada sesuatu perkara yang force kami untuk belajar, kami akan belajar. Lagi-lagi UPSR semua nak yang terbaik. Siapa nak masuk kelas terbelakang? Kecuali orang yang tak tahu, yang tak sedar. Dan PT3, kenapa jangan masukkan? Because PT3 adalah pemangkin kita punya semangat untuk menghadapi SPM. Pemangkin semangat kita sebagai bersungguh. PT3 sebagai, I have to make my best untuk menghadapi SPM. Walaupun this is PT3,
adalah sebagai tonggak pertama, kita punya first pencapaian untuk SPM. Jadi PT3 ni lah akan compare kepada SPM. Sebelum SPM kita ada trial. So PT3 dengan trial akan di-compare mana lagi bagus. So dengan tu kita akan lebih semangat. Oh, aku punya PT3 lagi bagus pada trial. I have to make my best for my SPM. Tu yang kita kena pemangkin. Pelajar punya memanglah ada pelajar dia jadi tikus mak dia cakap, aduh saya asyik exam. Memanglah saya pun rasa tak habis-habis exam, tak habis-habis. Tapi kalau kita fikir rasional, fikir muhasabah diri, sampai bila kita nak membebankan diri kita tanpa mempelajari ilmu? Okey. Izinkan saya mencela. Jadi kalau saya simpulkan poin yang dikeluarkan oleh Tun Zain tadi adalah Tun Zain menyatakan kita memerlukan PT3 dan UPSR adalah untuk motivasi. Saya tidak tipu, saya sendiri adalah ini personal punya experience. Ya, saya rasa UPSR dan PT3 itu sangat-sangat menyediakan saya dari segi motivasi. Dari segi motivasi sebab apa? Kami UPSR tu bagi kami it's a very big exam. Dan PT3 juga pada saya tidak sempat PT3 tapi saya sempat PMR juga merupakan satu exam yang besar sampai solat hajatnya, maksudnya atmosfera, aura yang dirasai ketika itu memang exam besar. I have to make my best. Jadi kalau saya nak compare dengan ujian yang sedia ada, maksudnya kekurangan yang ada pada ujian yang ada pada sistem pendidikan sekarang, UASA ujian nama itu tidak dimarket, di branding ataupun aura itu tidak dirasai oleh pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar, ya mungkin antara faktornya adalah COVID 2 tahun itu yang menyebabkan kita terpaksa untuk memansuhkan PT3, kalau tak silap saya. Dan juga di kesinambungan selepas itu, ketiadaan exam besar ini telah somehow student ni macam tak kisah. Alah, SPM je pun. Sebab mereka tak pernah mengasai ujian exam besar, UPSR, PT3, lebih-lebih lagi generasi baru. UASA, saya rasa untuk generasi-generasi itu, rasa macam tu exam OTI, exam penggal. Biasa. Alah, cikgu aku sendiri buat ni. Ini bukan satu Malaysia jawab ni. Berbeza Lagipun kita boleh je cikgu. Okey. Boleh cheating cikgu. Tapi boleh tak revision exam cikgu buat ni pun tak fair juga. Jadi poin di sini adalah Tun menyatakan satu statement bahawa MRSM, sekolah berprestij, SBP dan sebagainya semakin kurang mengambil disebabkan assessment pentaksiran kita yang sudah berbeza. Dulu PSR semua sama kan. Tapi sekarang kita tak dapat nak berapa percaya dengan keputusan setiap sekolah. Oh, mungkin cikgu sekolah ni sengaja bagi tinggi. Mungkin cikgu sekolah tu sengaja bagi rendah. Mungkin cikgu ni tolong banyak sangat. Sepatutnya dia prestasi dia sebiasa sederhana. Tapi cikgu dia bagi dia tinggi supaya dia senang masuk sekolah prestasi tinggi. Itu adalah concern yang ada pada ibu bapa, pelajar, guru-guru terhadap sistem yang sedia ada. Tapi kalau saya ingin bersikap adil di sini kepada pendengar-pendengar dan juga mewakili KPM, sebab saya guru. Saya bukanlah wakil KPM, saya ini pengajar. Wakil guru-guru Malaysia. Wakil guru-guru. Wakil yang menggunakan sistem yang sedia ada. Yalah, kita tak boleh cakap sebelah side, ya kan? Jadi side yang sebelah yang diajar kursus-kursusnya, sebenarnya nombor satu, kita nak kena fahamkan bahawa pendidikan dahulu ia semata-mata pentaksiran adalah satu assessment, cara kita nak nilai orang tu pandai ke tidak. Ujian. Zaman dulu tu je. Kau hafal, kau tinggi. Kau tak hafal, kau bodoh. As simple as that. Tapi zaman semakin lama arus sudah berubah. Bukan sahaja itu yang kita nak. Kita tak nak orang sekadar menghafal. Kita tak nak burung kakak tua. Mereka telah menambah core curriculum, soft skill. Perkara itu juga dilihat yang kita panggil sebagai PAJSK, 10% markah untuk dimasukkan ke dalam IPT. And the latest one, ada 3 assessment. Bukan sekadar burung kakak tua, juga mempunyai soft skill, tapi yang ketiga adalah behavior, iaitu
prestasi ataupun kita panggil sebagai ciri-ciri yang special pada seseorang itu yang dinilai daripada 1 hingga 6. 1 sekadar mengenal pasti, nombor 2 dia boleh memahami dan akhir sekali dia kena senang kata dia boleh mempunyai satu tahap pemikiran kebat. Boleh berfikiran kritis. Jadi sekarang sistem itu berjalan, ada 3 assessment yang bergerak serentak sekarang. Bukan lagi burung kakak tua. Jadi kalau kita nak compare dengan UPSR dengan yang sekarang, dari kacamata sebagai seorang pendidik dan pengurus bina pendidikan ni, of course lah yang ni nampak lebih holistik kan? Holistik. Tapi concern ibu bapa tadi, assessment itu dibuat oleh guru itu sendiri yang mungkin berat sebelah. Dan satu lagi motivasi, ia tidak memberi aura yang sama seperti UPSR, PT3. Saya rasa itu kalaulah penambahbaikan perlu dilakukan, UASA itu perlu digembar-gemborkan, perlu digahkan dan juga yelah, kalau sebenarnya dia sama je sebenarnya tu. Bagi saya kalau UPSR kan, siapa buat exam? Siapa buat paper tu? Kementerian kan? Sekarang kementerian dah ajar semua guru kat sekolah ni cara buat soalan. 5-3-2 ataupun 5-3-2. 5 soalan yang very easy questions. 3 soalan yang sederhana, 1 soalan susah kebat. Yang susah. Maksudnya semua guru dekat sekolah ni kena buat 5-3 ada saya tak tahu yang mana satu, tolong betulkan saya, by guru-guru daripada IPG dan sebagainya. Maksudnya tu, kadar kesusahan examination pada setiap sekolah itu sepatutnya 5, macam itulah, lebih kurang. Lebih kurang. Tapi ada kelemahan dia tu. Cikgu ni mungkin pandai buat soalan, cikgu tu tak pandai. Jadi ada kebaikan UPSR di mana yang pakar-pakar buat soalan. Dan bagusnya satu lagi UPSR PT3 ni, dan kita kena predict juga soalan mana yang masuk. Lepas soalan-soalan itulah digubal, dirahsiakan, bilik kebal, peti besi, ada eskopolis, dijawab oleh pelajar-pelajar, kan? Dijawab oleh pelajar-pelajar jawab, siapa yang semak? Guru-guru yang terpilih. Betul sih? Guru-guru yang terpilih. Jadi nak kata apa? Kelemahan UASA adalah pada waktu kita nak tanda markah itu. Kemungkinan guru itu jujur, kemungkinan guru itu tidak jujur terhadap. Jadi itu tanggungjawab lah. Tapi kalau kita nak nampak ruang untuk bocor kat sini, banyak tau. Saya boleh je kalau cikgu kan, anak saya ni membaca pun tak pandai. Puluh duit sikit, boleh tak bagi dia assessment 5. Inilah maksudnya banyak sangat bocor yang boleh berlaku. So susah juga decision nak buat itu. Saya tak tahu apakah kekangan untuk buat balik UPSR PT3 itu. Dia kekangan dia selepas kita COVID. Masa kita SPM pun pelik. SPM. Orang dulu SPM hujung tahun kan. Kita awal tahun. Itu tak boleh komplain lah. COVID yang buat kerja ni. The main point is, nak marah-marah kat COVID. The main point is, kita nak mengembalikan balik masa yang sebenar. Bila kita lihat pada tahun ini, exam bertulis untuk SPM awal tahun 1 dan habis Januari. Pada Februari. Tak ada masa. Zaman tu bila start? 12 Februari. 12, hujung 12 tu sampai Januari juga. Habis pada bulan 3. Tengah bulan 3. Yang ni tadi habis lepas minggu ataupun beberapa hari puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Wow. But this time pas SPM terus berdoa sebulan. Dan Masya-Allah. Saya harap kembalikan balik. Kalau UPSR dan PT3 tak dikembalikan balik, saya harap ni bukan kembalikan balik, kita rotate. Pertukaran kembali Kementerian Pendidikan untuk melakukan perkara yang harusnya dilakukan balik. Kalau kita lihat pada yang dikatakan oleh Bro Ahmad yang berkaitan dengan, kalau zaman dahulu siapa yang pandai hafal, dia pandai. Siapa yang tak pandai hafal, dia bodoh. Kalau siapa yang lahir pada 1969 yang ke atas, betulkan saya, orang-orang pada zaman dahulu masuknya form 3, dia masuk form 3, dia masuk form 4, siapa tak lulus exam that time, dia akan dihantar ke sekolah KV, kemahiran. College dia time tu dia tak dipanggil ke KV. Dia akan masuk ke bahagian kemahiran, dia tak akan masuk ke bahagian belajar. Okey, faham. Sebab
sistem pada ketika itu orang itu tak boleh belajar, perlu dihantar ke kemahiran. Jadi ada dua sistem pada ketika itu. Siapa yang lulus hebat belajar, dia boleh meneruskan form 4 tingkatan 4. Siapa yang gagal pada ketika itu masuk ke kemahiran. Tetapi pada tahun bila sistem tersebut dimasukkan dan semua masuk dalam tingkatan 4 semua, tak ada lagi masuk kemahiran. Cuma sekarang diberi optional. Siapa yang nak masuk KV, masuk KV. Siapa nak masuk optional, dia tak ada paksaan. Tetapi dulu secara kira paksaan lah, kira macam siapa yang gagal, okey, gagal, kemahiran, tak boleh nak buat apa dah. Kalau zaman yang siapa lahir 1969 dahulu lah, yang sempat. So itulah dia lontaran yang dilakukan oleh dua anak muda di depan ni. Nombor satu adalah betul elemen yang yalah semua ada kelemahan kan, tapi saya rasa lontaran pandangan kita ini sedikit sebanyak mungkin kementerian akan melakukan sesuatu lah. Dan juga terima kasih juga atas khidmat Kementerian Pendidikan. Saya rasa statement Mak Maltikus tu adalah untuk menunjukkan sistem pembelajaran yang lama kot, yang di mana sekarang ini lebih holistik. Tapi kan masalahnya kan, tiga yang itu tadi dia somehow sangat-sangat crucial untuk sekolah rendah sahaja. Contoh darjah 6, okay, of course lah nak semua A kan, and then kita nak dia punya markah co-curriculum dia tinggi, and then kita nak dia punya prestasi PBD, prestasi bilik darjah, pentaksiran bilik darjah, juga tinggi, iaitu 1 sampai 6, untuk menunjukkan orang yang dapat 6 tu kira macam A++ lah, memang genius budak tu, sehingga kan perlu disahkan oleh guru yang kedua untuk betul ke student ni layak dapat prestasi 6, iaitu prestasi tinggi. Tapi nak katanya, saya salute kepada Kementerian Pendidikan, iaitu kita sentiasa mencuba, mereka-mereka yang berfikir untuk masa depan anak-anak kita ini sentiasa memikirkan apakah yang terbaik. Berubah, sentiasa memberi kebaikan. Setakat ini perubahan yang dilakukan banyak memberi manfaat yang baik. Dan sekiranya perubahan ini tidak perfect, kita menunggu kepada perubahan yang lebih baik. Kalau tak perfect pun lebih baik. Tapi ada juga di kalangan ibu bapa, saya lihat di komen TikTok dan sebagainya, mereka sanggup anak-anak mereka dijadikan tikus makmal daripada UPSR dan PT3 ini dimasukkan. Tikus makmal? Bagi mereka, ibu bapa tersebut, saya melihat ramai yang setuju di bahagian section komen tersebut bahawa mereka lebih suka anak-anak mereka jadi tikus makmal, belajar untuk menghadapi exam tersebut berbanding main telefon dan buat perkara yang tidak berfaedah. Maksudnya apa tu Tun? Kalau boleh mudahkan sikit. Maksudnya, kalau kita tak ada exam besar, kita tak serius belajar. Even though itu exam biasa je. Kita boleh menipu, boleh buat revision, minta cikgu tolong-tolong ni dan sebagainya. Kalau exam besar mana boleh? Cikgu-cikgu yang dibagi kategori jawab tersebut adalah bukan cikgu yang biasa. Cikgu yang pengalaman yang banyak. Satu lagi cikgu-cikgu yang dilatih dan cikgu-cikgu yang betul-betul yang diassign oleh KPM sendirilah. Satu lagi kalau SPM, tanda SPM, dia ada due date dia sendiri. Satu lagi, kalau cikgu tersebut dia terlebih kasihan dengan pelajar tersebut, tetapi pelajar tersebut tidak layak mendapat markah, tetapi dia dapat markah, akan ada seorang penganalisa ambil random di antara kata-kata exam tersebut, akan compare banyak, dia akan semak satu tu. Kalau beras sebelah dikatakan pelajar tersebut tidak layak mendapatkan markah tetapi dapat markah 1 ataupun 2, cikgu tersebut pada tahun yang akan datang tidak layak menyemak kertas exam tersebut. Ini USA yang disebut SPM. Tapi saya rasa yang tu tak berapa, itu sistem yang bagus. Bagi saya USA boleh, tetapi kembalikan lagi UPSR PT3. Saya just nak bagi point yang bahawa SPM tu kalau ada
apa orang kata, kalau tak puas hati boleh je buat pemeriksaan semula, ada bayaran sikit lah. So nak katanya untuk SPM pemeriksaan semula, maksudnya kalau dia berat sebelah pun ataupun pemeriksa tu tersalah tanda pun ada pemeriksaan semula, so no worry. Untuk UASA guru sekolah tu lah. Okay, so kesimpulannya antara sudut yang kita tak boleh lupa juga ada pun kita menyatakan tadi, tanpa adanya UPSR dan PT3 motivasinya kurang. Nombor satu yang kita jangan lupa, bukan saja pelajar yang kurang motivasi, cikgu pun, guru pun kurang motivasi nak mengajar. Cikgu pun okey kelas. Sebab mungkin saya rasa marketing dan branding cakap macam produk, tapi itulah yang saya rasa. Back then UPSR PT3, jangan main-main tu. Mati aku kalau aku tak score ni. Tapi juga sudut yang tidak boleh kita lupakan ada je. Waktu zaman UPSR PT orang yang tak ambil kisah pun. Ada je. Tapi mostly tapi disebabkan jarang. Tapi disebabkan environment sekolah itu. Environment sekolah guru. Push. Nanti nak PT3 ni. Nanti nak UPSR. Kami merasa penangan pressure, rasa pressure untuk belajar tu. Tapi sekarang ini mereka tidak pernah mengalami pressure itu tiba-tiba bertemu dengan SPM. Saya rasa kita kaca shock macam SPM dah kah? Kita memerlukan sesuatu. Dan kalau tak silap saya, sepatutnya ini maklumat sulit di mana grade sangat-sangat diturunkan. Memang diturunkan pada batch SPM 06. Maksudnya kalau nak dapat A tu nak lulus tu, saya tak perlu sebutlah sebab itu adalah maklumat yang sulit. Ia bergantung kepada keseluruhan pencapaian pelajar-pelajar Malaysia kita. So kita harap sedikit harapan kepada rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita dalam bidang yang masih berjuang di jihad fisabilillah belajar ni. Dan saya ingin menunjukkan pesan ringkas lah. Saya pun seorang pelajar juga dahulu, dan memanglah kita rasa macam exam. Siapa yang buat exam ni? Tengok sejarah siapa yang membuat exam lah apa dan sebagainya. Kita tak boleh lari dengan exam. Memanglah kita rasa macam malas nak belajar. Memanglah rasa malas. Saya pun rasa malas dan sebagainya. Tetapi kalau soal masa hadapan, kita kena serius. Tak boleh nak main. Tidak boleh digadaikan. Memang kena serius. Walaupun apa pun jadi, nak tak nak have to. Tapi janganlah tak ada usaha langsung. Kena usaha lah. Tapi kalau dah gagal tu nak buat apa, janji ada usaha. Jangan yang tak ada. Dan kepada pelajar yang SPM pada tahun ini, all the best. InsyaAllah semua okey dan result lebih gempak pada tahun lepas. Dan saya harapkan pelajar-pelajar tak ada lagi lah kes yang teruk sangat, yang tak hadir lah, yang gagal banyak lah. Tolonglah. Saya harap this year okey lah, tak ada isu. Tetapi kalau ada isu juga, ada komen? Saya tak ada komen. Kalau ada isu juga, itu decision masing-masing lah. Dan jangan menyesal pula, itu sahaja. Dan SPM is not everything. Everything, yes. But most refer to SPM decision in your life refer to back to SPM. Starts from SPM. Even though you have a diploma degree, they doesn't see the certificate, they will see SPM back. Ia depend pada financial seseorang juga. Sekiranya orang itu tidak mempunyai kemampuan kewangan, bukan daripada keluarga yang senang yang boleh finance anak-anak dia untuk pergi ke mana-mana uni yang diingini. Kalau dia dapat markah kredit-kredit pun semua universiti masuk. Atau universiti yang high credibility tu lain lah. Tapi mereka yang tidak mempunyai kewangan, scholarship pinjaman juga mempunyai syarat, dan syarat-syaratnya adalah pencapaian yang tertentu yang agak tinggi. Dan bagi mereka yang mungkin struggle scholarship satu, dan juga struggle untuk menepati syarat untuk pergi ke bidang yang diingini. Nak jadi lawyer, janganlah bahasa Melayu pun fail, apa orang kata, sains pun semua pun, asas-asas tu pun sangat-sangat teruk. Itu juga perlu untuk diberi penekanan. Maksudnya, why SPM is important? Because you can only choose your major, awak punya degree ataupun diploma path awak tu
berdasarkan SPM awak. Ha. So kalau SPM awak sedemikian, maka awak punya option sikit. Kalau SPM kamu bagus, maka option kamu semakin banyak, membuka ruang dan membuka lebih banyak pilihan untuk menentukan masa depan. Dan sedikit tambahan. Saya harap dengan kebijaksanaan PMX, lantiklah kementerian-kementerian yang berportfolio ni mengikut kesesuaian pengalaman dan kemahiran orang tersebut. Seperti contoh portfolio Menteri Kesihatan, haruslah seorang doktor, janganlah politik. Seorang yang doktor. Ada contoh lain lagi ke yang memang bidang dia berdasarkan portfolio? Kalau saya boleh fikir. Kalau Kementerian Pertahanan, lantiklah Panglima seperti di Indonesia. Tak ada menteri politik. Lantiklah seorang Panglima betul-betul kemahiran dalam bidang tersebut. So beliau lah mengetahui selok-belok perkara tersebut. Pendidikan, lantiklah cikgu yang betul-betul pada tahun tu yang Tapi yang amat berhormat Fadlina memang daripada cikgu, background cikgu, lecturer, memang. Tapi saya tak faham lah apa pemikiran dia macam ni. Itu kalau dia seorang cikgu, apa pemikiran dia? Manusia pun hari-hari diuji oleh Tuhan. Itu masalah dia dengan press conference dia lah. Tapi hari ni saya rasa saya amat berbangga, kita berdua telah menyatakan pendirian kita. Saya rasa kita bukanlah kita berjumpa solusi, tapi kita tak jumpa solusi. Cuba mungkin kita telah mencetuskan sesuatu untuk penambahbaikan yang di masa akan datang. Okey, Tun. Jam telah menunjukkan pukul kita berhenti sekejap 1:43 tengah hari. Tengah hari, alhamdulillah. Dan matahari tegak di atas. Air saya pun dah habis. Solat Zuhur. Air saya pun dah habis. Kita terpaksa hentikanlah. Berehat dulu. Berehat dulu apa? Berehat dulu. Lepas ni kita kembali lagi. Apa kembali lagi? Dah tak larat 1:45 malam nanti boy. Pagi ni. Aku nak balik weh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Secangkir kahve. Berjumpa lagi. Kau habis Buat drama ni. Aduh. Okey, assalamualaikum. Bukan. Tarik bawah sedar. Kita langsung saja stop. Jam. Kami si pelukat papa pun. Ya, tu. Berapa jam tu? 1 jam setengah. Tarik bawah sedar. Kita langsung saja stop. Jam. Kami si pelukat papa pun. Ya, tu. Berapa jam tu? 1 jam setengah.